Harga barang terus melonjak. Kesan krisis makanan global sekaligus menjejaskan bekalan makanan dan kemampuan rakyat untuk membelinya. Dari perspektif pengguna, senario itu boleh membebankan orang ramai, apatah lagi inflasi makanan yang mengalami peningkatan bagi sayur, daging dan ikan yang berpunca daripada kekurangan bekalan makanan serta kenaikan harga makanan ternakan. Apatah lagi langkah yang boleh untuk kita ambil dan bagaimana Universiti Putra Malaysia sebagai universiti yang menekankan tentang pertanian menyediakan platform kepada pelajar-pelajarnya supaya mampu membantu menstabilkan kembali bekalan makanan dan seterusnya menjamin sekuriti makanan ini agar kita semua, rakyat Malaysia, keluarga Malaysia boleh mendapatkan makanan yang segar dan berpatutan harganya. Untuk bercakap berkenaan dengan inovasi pertanian, perkukuh jaminan sekuriti makanan, kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Razi Ismail, Ketua Program Berimpak Tinggi Sekuriti Makanan Padi, Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Prof, kalau kita cakap soal inflasi makanan dan sebagainya, mungkin secara ringkas boleh Prof terjemahkan apa yang dimaksudkan dengan inflasi makanan dalam negara? Dia berkaitan dengan peningkatan kos dan kemampuan dari segi pengguna, especially pengguna, khususnya pengguna yang hendak mendapatkan barangan tersebut. Dalam isu ini yang hendak disebutkan adalah berkaitan dengan makanan, bahan makanan. Yeah. Dalam perspektif ini kita melihat tanaman makanan dalam pertanian khususnya merupakan satu daripada komponen utama lah sejak dunia ini telah diwujudkan. Makanan itu merupakan satu perkara yang asas. Jadi apabila kemampuan makanan itu, kemampuan untuk mendapatkan makanan itu tidak dapat disebabkan oleh pelbagai faktor, contohnya peningkatan harga, dari segi kekurangan sumber pendapatan dan sebagainya, ia menyebabkan masalah, berlaku sedikit masalah kepada konsumer ataupun pengguna. Jadi ini berkait rapat dengan pengeluaran pertanian lah, pengeluaran tanaman makanan yang pihak UPM khususnya telah memberi penekanan sejak ditubuhkan lah. Baik. Okay. Jadi adakah inflasi ini sudah dijangka pada awalnya? Tahun-tahun sebelum. Dia ini satu isu global yang berkait dengan senario semasa. Contohnya kalau saya nak kaitkan dengan pertanian. Contohnya kita berlaku peperangan Ukraine dengan Rusia contohnya. Beberapa komponen dalam pertanian yang utama, contohnya baja, telah tidak dapat diperolehi. Dan kita akan melihat peningkatan pada kos baja dan sebagainya. Juga dengan bahan-bahan input yang lain, contoh makanan ternakan seperti jagung, bijirin dan sebagainya telah terhalang. Ini ialah, kalau kita lihat, ini adalah dari perspektif global. Kalau kita sekarang ini dalam senario global, contohnya di England, sebagai contoh England, apabila sekarang kita lihat dia punya untuk mendapat jawatan Perdana Menteri khususnya, mereka memberi penekanan kepada masalah inflasi sebagai satu daripada komponen utama dari segi dia punya hujah untuk memenangi hati rakyat. Jadi ini adalah isu global yang kita juga terasa. Itu biasalah, itu menjadi satu keadaan yang berlaku secara normal di dunia inilah. Sejak dulu lagi lah. Sebab saya kan, daripada dulu lagi pun kita lihat beberapa kali masalah isu tapi kita lihat Malaysia khususnya selalunya dapat menangani isu-isu ini dengan pelbagai kaedah yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan lah. Okey. Bercakap berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan, apa antara inisiatif dari kerajaan yang diberikan kepada UPM untuk kemampanan sekuriti makanan negara?
seperti yang kita tahulah UPM mungkin masa ini pelajar-pelajar pelajar-pelajar daripada lepas SPM dan sebagainya mungkin dah dapat tahu untuk masuk UPM dan sebagainya. UPM sejak tertubuhnya UPM ini telah memberi fokus yang utama kepada bidang pertanian dan security makanan khususnya berkait dengan pengeluaran tanaman makanan. Kalau kita bercakap pasal security dia berkisar tentang keboleh-dapatan. Yang pertama sekali pengeluaran, maknanya pengeluaran untuk mendapatkan bahan makanan. Yang kedua kedapatan, kemampuan yang boleh diperolehi oleh populasi dan yang ketiga berkait dengan keselamatan makanan food safety. Jadi pihak UPM sejak tertubuhnya UPM khususnya di fakulti pertanian kita ada satu fakulti yang khusus yang memberi penekanan terhadap pertanian dan security makanan ini adalah bidang tujuan yang utama yang kita ambil dan begitulah dari segi pelbagai inisiatif daripada kerajaan yang telah kita perolehi khususnya dalam penyelidikan dan pembangunan pertanian dan security makanan. Jadi kalau kita ikutkan baru-baru ini banyak isu makanan timbul berkenaan dengan minyak masak dan sebagainya. Itu menjadi bualanlah di medsos dan sebagainya. Tapi persoalannya ia sudah dikawal dan sebagainya. Dan UPM sendiri mungkin ada beberapa cadangan ataupun cara untuk bagi menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Isu-isu seperti dari segi peningkatan bahan mentah lah, contoh macam minyak tu bahan mentah, gandum bahan mentah untuk membuat makanan merupakan isu yang berlaku yang perlu diselesaikan oleh pelbagai stakeholders, pemegang taruh. Jadi ini memerlukan satu strategi kaedah pengawalan yang tepat di saat berlakunya krisis contohnya memerlukan satu mungkin polisi ataupun sistem kawalan yang tepatlah yang dari segi saya nak cerita dari segi apa yang kita telah buat di UPM berkaitan dengan pengeluaran tanaman padi lah sebab itu bidang penyelidikan yang telah kita laksanakan di UPM dan saya adalah yang dikira kita peneraju lah dalam penyelidikan padi di UPM. Kita ada di bawah Kementerian Pertanian Mardi contohnya juga menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan pengeluaran bahan makanan ini. Jadi macam padi itu adalah bahan mentah untuk menjadikan beras. Jadi dari segi pengeluaran padi itu hendaklah ditingkatkan. Baik. Jadi apa antara inovasi dan teknologi yang dihasilkan melalui penyelidikan di UPM? Dia seperti yang saya sebutkan tadilah, inisiatif kerajaan yang telah diberikan kepada UPM yang telah diamanahkan oleh pihak kementerian, khususnya Kementerian Pengajian Tinggi. Kita di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Dalam security makanan ini dia memberikan satu inisiatif yang besar sejak 2010 lagi. Isu ni bidang ini telah diberi penekanan sejak 2010 lagi oleh pihak kementerian di mana pihak kementerian telah mengemukakan inisiatif ini panggil skim penyelidikan jangka panjang di mana ia merupakan bidang-bidang tujuan utama untuk negara kita. Jadi di UPM kita telah diberi
amanah untuk melaksanakan penyelidikan dan pembangunan untuk sekuriti makanan, dan kita telah mengetuai ataupun penyelidikan ini sejak 2011, di mana pelbagai inovasi. Contohnya kita menghasilkan variety menghasilkan variety padi yang telah mempunyai ciri-ciri yang dari segi peningkatan hasil, ciri-ciri ketahanan kepada penyakit dan sebagainya. Di samping itu kita telah menghasilkan pelbagai input mampan. Betul. Yang dipanggil input mampan. Dan yang telah kita kemukakan, telah kita syorkan kepada pesawah-pesawah. Baik. Baik, Prof. Sedikit berkenaan dengan jaminan makanan dan juga sekuriti makanan. Tapi kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas 9 Lensa IPT. Okey.